mengumumkan ketibaan Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar bin Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia, diiringi Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi dan Div-Div Kehormat. Bagi memulakan majlis pada pagi ini, para hadirin dipohon berdiri untuk menyanyikan lagu Negaraku. Hadirin dipersilakan duduk. Melayang serindit di atas permatang, merebah berkicau di hujung muara. Pemanis kata, selamat datang, awal bismillah, pembuka bicara. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Mengalu-alukan kehadiran Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar bin Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia Menkom, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, Yang Berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad bin Mentek, Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Razak bin Jaafar, Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazliha Muhammad Sood, Presiden Universiti Multimedia MMU Cyberjaya, Ketua-Ketua Pengarah Jabatan dan Agensi di bawah Kementerian Komunikasi dan Multimedia KECOM dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT, mahasiswa-mahasiswi, rakan-rakan media, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Prapelancaran Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Yang Berhormat Tan Sri, Datuk Seri, Datuk-Datuk, tuan-tuan dan puan-puan, saya Sheikh Amil Hisham dari Jabatan Penerangan Malaysia. Lebat kemiri pohonnya rendah, dahan terikat tali perkasa. 10 jari kami menadah, mohon berkat Yang Maha Esa. Bagi memulakan dan memuliakan majlis, dijemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalid Osman untuk memimpin lafaz doa. Dipersilakan. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرحمن الرحيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami memanjatkan kesyukuran kepadamu kerana mengizinkan kami untuk berada dalam majlis pra-pelancaran peranti siswa keluarga Malaysia pada hari yang penuh barakah ini. Ya Allah, ya fa'alul lima yurid, kami memohon kepadamu agar engkau berkati majlis ini dengan limpahan rahmat dan berkat-Mu. Semoga segala usaha kami dalam menjayakan majlis ini mendapat keredaan dan hidayah-Mu. Di saat ini juga kami ingin merafakkan tangan kehambaan demi mengharapkan ihsan-Mu agar engkau tanamkanlah kecintaan dalam diri kami dan juga para siswa supaya terus istiqamah untuk menimba ilmu-Mu yang sangat luas. Engkau anurahkanlah ilmu yang bermanfaat kepada kami semua dan mudahan dengannya kami mampu mengamalkan ilmu-Mu seterusnya dapat mendekatkan diri kepadamu, ya Allah. Ya Allah, ya mudabbir al-amr, limpahikanlah hati kami dengan hidayah-Mu dan bantulah kami menjadi generasi yang mencintai agama, kemudian menegakkan syariatnya, generasi yang mencintai negara, lalu mempertahankan kedaulatannya. Seterusnya, bantulah kami menjadi generasi yang cemerlang di dunia dan di akhirat. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik wa fujaati niqmatik wa jami'i sakhatik. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu daripada hilangnya kenikmatan yang telah engkau berikan, daripada berubahnya kesihatan yang telah engkau anugerahkan, daripada seksa-Mu bencana yang datang secara tiba-tiba, dan daripada segala bentuk kemurkaan-Mu. Allahumma innaka afuwan tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin ya rabbal alamin. Majlis mengucapkan terima kasih kepada Al-Fadil Ustaz Muhammad Khalid Osman atas pimpinan bacaan doa sebentar tadi. Hadirin sekalian, sedikit latar belakang berkaitan majlis kita pada hari ini. Inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia di bawah Belanjawan 2022 telah diterajui oleh Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia KECOM dengan kerjasama daripada Kementerian Kewangan MOF dan Kementerian Pengajian Tinggi KPT. Inisiatif ini bertujuan untuk membantu mahasiswa dan mahasiswi Institut Pendidikan Tinggi IPT yang berada dalam kelompok keluarga B40 dengan menyediakan sebuah peranti tablet untuk digunakan dalam pembelajaran mereka sehingga tamat tempoh pengajian. Program ini dijangka akan memberi manfaat kepada majoriti mahasiswa di seluruh negara. Inisiatif ini menunjukkan keprihatinan kerajaan yang cakna dengan keperluan pembelajaran terutamanya bagi golongan B40. Yang Berhormat Tan Sri, Datuk Sri, Datuk-Datuk, Div-Div kehormat tuan-tuan dan puan-puan. Bagi meneruskan acara pada pagi ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan Yang Berhormat Datuk Sri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi untuk menyampaikan ucapan. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga Malaysia. Yang saya hormati Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner Anwar Haji Musa selaku Menteri Komunikasi dan Multimedia. Yang saya hormati Yang Berbahagia Datuk Seri Muhammad bin Mentek selaku Ketua Setiausaha Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia.
Yang saya hormati Yang Berbahagia Datuk Seri Abdul Razak Jaafar selaku Ketua Setiausaha Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berbahagia Profesor Datuk Dr. Mazliham Muhammad Suud selaku Presiden Universiti Multimedia dan tuan rumah pada program kita pada pagi ini. Yang berbahagia Datuk Dr. Haji Megat Sani Megat Ahmad Sufian selaku Timbalan Ketua Setiausaha Bahagian Dasar Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berusaha Dr. Muhammad Zabri Yusof selaku Timbalan Ketua Setiausaha Pengurusan dan Pembangunan Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berusaha Encik Ma Sivanesan selaku Timbalan Ketua Setiausaha Infrastruktur Komunikasi dan Ekonomi Digital KCOM, Yang Berusaha Puan Masturah Ahmad Mustafa selaku Timbalan Ketua Setiausaha Komunikasi Strategik dan Industri Kreatif KCOM, Yang Berusaha Datuk Profesor Dr. Husaini Umar selaku Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi Kementerian Pengajian Tinggi, Yang Berusaha Teknologis Zainab Ahmad selaku Ketua Pengarah Jabatan Pendidikan Politeknik dan College Komuniti, ketua-ketua jabatan dan agensi di bawah kedua-dua kementerian iaitu Kementerian Komunikasi dan Multimedia dan Kementerian Pengajian Tinggi, rakan-rakan media, anak-anak pelajar dan saya dimaklumkan daripada Politeknik Banting, daripada UKM, mana dia daripada UKM? Okey. Terima kasih datang. Daripada UPM juga ada dengan kita dan daripada MMU sendiri. Tuan-tuan, puan-puan yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah kita dapat bersama-sama hadir di dalam majlis pra-pelancaran peranti siswa pada pagi ini dan saya merasa amat berbesar hati menerima jemputan untuk bersama-sama dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia Malaysia dan juga Kementerian Kewangan serta Wakil Pengurusan dan Pelajar semua IPT yang terdiri daripada Universiti Awam, Universiti Swasta, Politeknik dan semualah yang hadir pada pagi ini. Terima kasih banyak. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, saya nak kongsikan satu statistik yang dibuat oleh Kementerian Pengajian Tinggi. Sehingga November 2021, sejumlah 518,561 orang ataupun 75% pelajar di IPTA merupakan pelajar dalam kategori B40. Dalam hal ini kita pun semua maklum bahawa kerajaan termasuklah kami di Kementerian Pengajian Tinggi telah dan secara berterusan membantu pelajar-pelajar ini dalam pelbagai bentuk. Antaranya contoh saya nak maklumkan dan nak kongsikan di sini adalah kami di Kementerian Pengajian Tinggi telah menyediakan food bank, voucher makanan, pengurangan yuran pengajian, bantuan keuangan dan banyak lagi. Tujuan dia apa? Tujuan dia demi kesejahteraan pelajar dan keluarga Malaysia keseluruhannya. Dan selain daripada itu, usaha-usaha yang kita laksanakan ini, pihak kerajaan juga di dalam bajet 2022 telah mengumumkan beberapa lagi inisiatif bagi membantu pelajar di IPT. Antaranya termasuklah diskaun bayaran balik pinjaman PTPTN yang bermula pada 1 November 2021 sehingga 30 April 2022 dan ditambah lagi dengan program e-Pemula yang menyediakan sejumlah keuangan iaitu ringgit Malaysia 150 dalam bentuk kredit e-tunai kepada semua para belia dan yang akan kita saksikan pada hari ini adalah inisiatif Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Terima kasih saya ucapkan terutamanya kepada KCOM dan Kementerian Kewangan. Hadirin hadirat yang saya kasih sekalian, keperluan mempunyai peralatan seperti komputer meja, komputer riba dan sebagainya untuk pelajar untuk mengikuti sesi PDP memang sangat penting, betul tak? Memang sangat penting. Dan secara dalam talian memang kita sentiasa
menggunakan laptop ini ataupun komputer ibu ini, dan juga bukan hanya di dalam talian saja tetapi juga secara bersemuka. Lebih-lebih lagi ketika pandemik COVID-19 melanda negara kita sejak 2 tahun yang lepas. Saya masih ingat lagi ketika itu dunia kita nak kategorikan masih belum bersedia, sedangkan kehidupan kita perlu teruskan. Begitu juga dengan pendidikan, banyak cabaran yang dihadapi, termasuklah menyediakan fasiliti untuk para pelajar untuk membuat PDP secara dalam talian. Mahu tak mahu, itu saja pilihan yang kita ada ketika itu. Cakna kepada perkara ini, KPT menerusi inisiatif #KPT Prihatin telah mengambil langkah proaktif bekerjasama dengan pelbagai pihak untuk membantu mendapatkan peranti untuk kegunaan para pelajar. Tujuan dia adalah untuk supaya para pelajar IPT, terutamanya daripada keluarga B40, dapat menjalani PDP secara lebih berkesan dan lebih selesa. Alhamdulillah, sepanjang tempoh pandemik ini kita nak kongsikan. Ini on top of apa yang kerajaan melalui bajet 2020 menyatakan dan memberi kelulusan. Sepanjang tempoh pandemik, sejumlah lebih daripada 10,000 unit komputer riba telah berjaya kita agihkan kepada para pelajar yang memerlukan. Bukan itu saja, dengan peruntukan kira-kira 3.8 juta, KPT juga telah menyediakan bantuan pelan data yang kita berikan kepada pelajar berjumlah ringgit Malaysia 50 secara one off kepada penerimanya 76,153 pelajar. Baru sesi akademik 2020-2021. Ini semua adalah berkat daripada usaha dan iltizam semua pihak serta hasil daripada sumbangan pelbagai agensi termasuk pihak IPT itu sendiri, dan tabung haji juga membantu, tabung kebajikan syarikat-syarikat swasta. Saya nak mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan terima kasih kepada semua yang membantu. Sememangnya, pelbagai usaha telah dijalankan oleh pihak kerajaan dan juga kementerian dalam membantu para pelajar. Namun, masih terdapat banyak ruang untuk kita terus menghulurkan tangan membantu mereka yang memerlukan. Dalam erti kata lain, pelbagai bentuk inisiatif lain boleh kita ketengahkan yang melibatkan pelbagai pihak selain daripada kerajaan bagi membantu pelajar-pelajar ini secara berterusan. Justru Kementerian Pengajian Tinggi memang sangat menyambut baik inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia ini. Dengan harapan peranti yang akan diberikan ini nanti akan memudahkan para pelajar sekalian mengikuti kelas dalam talian dan membuat nota. InsyaAllah dengan adanya inisiatif ini, jurang digital kita dapat kurangkan dan pelajar akan dapat menjalani PDP secara dalam talian dengan lebih berkesan. Maknanya, KPT ingin mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kami kepada KCOM dan MOF atas perancangan dan penyediaan inisiatif yang sangat bermanfaat ini. Harapan saya proses perolehan yang sedang giat dilaksanakan di peringkat KCOM akan berjalan dengan lancar insya-Allah agar pengagihan peranti dapat KPT laksanakan mengikut jadual yang dirancang. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian, daya usaha seumpama inisiatif peranti siswa keluarga Malaysia ini wajar dan yang kita teruskan pada masa-masa yang akan datang. Ini secara tak langsungnya akan memberi pengalaman PDP secara optimum kepada pelajar IPT, lantas menyumbang kepada usaha melahirkan lebih ramai keluarga Malaysia yang berpendidikan tinggi. Dan saya yakin usaha murni ini akan mencapai objektifnya dan terima kasih di atas komitmen dan usaha yang diberikan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi. Para hadirin yang dihormati, tanpa melengahkan masa lagi, majlis menjemput Yang Berhormat Tan Sri Datuk Seri Panglima Town Planner
Anwar bin Haji Musa, Menteri Komunikasi dan Multimedia untuk menyampaikan ucapan seterusnya menyempurnakan Majlis Prapelancaran Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Saudara pengacara majlis, saudara dan saudari ke tadi? Seorang ya? Saya sebenarnya tadi masa saya duduk dekat kursi tu, KSU bisik kat saya. Dia kata dia tengok gambar saya, nampak macam profesor. Lepas tu dia tengok gambar Menteri KPT, dia kata macam student, muda lagi. Jadi saya duk fikir ini penghormatan ke penghinaan? Terasa benar tuanya ya. Yang berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi Malaysia, yang dikasihi oleh semua, saya percaya. Yang berbahagia Datuk Seri Haji Muhammad Mentek, KSU Menkom, bukan Menkon, KCOM. Selalu sebut tu Menkom, KCOM. Yang lain-lain semua dah jadi subkon lah sekarang ni. Yang berbahagia Datuk Seri Abdul Razak, KSU KPT. Yang berbahagia sahabat lama saya, Profesor Datuk Dr. Mazliham. Ini satu-satunya VC. Saya tak tahu orang kat sini tahu ke tidak rahsia ni. Ini orang yang teknologis berjiwa seni. Selalu menulis sajak-sajak. So RTM ambil perhatian. Boleh ambil. TKSU, ketua-ketua agensi, ketua jabatan, anak anda, siswa-siswi yang dikasihi, saudara-saudari sekalian. Sihat semua ya? Saya lama tak mengalami suasana duduk dalam begini yang tak ada jarak-jarak. Duduk rapat-rapat semua ni. Okey kan? Walaupun kita dah masuk ke fasa transisi endemik dalam negara kita, alhamdulillah, kes taklah melonjak tinggi macam negara lain. Kenapa? Sementara kita membebaskan sedikit pergerakan, tapi tahap kepatuhan SOP kita dalam negara kita baik. Semua orang pakai mask di tempat yang tertutup. Alhamdulillah. Mudah-mudahan majlis kita ini juga sentiasa dalam keadaan selamat, insya-Allah. Saya sebenarnya kena ucap terima kasih banyak pada Datuk Seri Dr. Noraini. Sebaik saja saya bertukar ke kementerian yang dulunya dipanggil KKMM, sekarang dipanggil KCOM, Kementerian Komunikasi dan Multimedia. Perkara pertama yang dibisikkan pada saya sebelum mesyuarat Jemaah Menteri ialah soal peranti siswa. Suruh cari jalan macam mana caranya kita dapat menyediakan kemudahan bagi anak-anak pelajar-pelajar kita, siswa-siswi kita. Dan juga beliau telah membisikkan juga pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob. Perdana Menteri kita ni, kalau hal-hal yang berkaitan dengan soal kebajikan, soal orang susah ni, dia ada soft spot yang tersendiri. Kerana beliau sendiri pun, seperti mana kita tahu, orang kampung, anak peneroka juga, ya.
Dan sepanjang pergaulan saya dengan beliau, beliau memang mempunyai soft spot yang sangat tersendiri bila membincangkan soal kebajikan dan sebagainya. Perdana Menteri telah manggil saya dan menanyakan rancangan kementerian, dan kita memaklumkan sememangnya dalam kerangka peranan kementerian untuk mengurangkan apa yang lazim disebut sebagai digital divide. Kita melihatnya daripada banyak perspektif. Kesenjangan digital dalam negara kita ini bukan saja berlaku antara bandar dan luar bandar, tetapi juga berlaku di kalangan golongan yang berada dengan golongan yang kurang berada. Selain daripada kesenjangan konektiviti, kawasan yang ada keterhubungan dengan kawasan yang tidak ada keterhubungan. Lalu pada waktu itu saya telah mengungkapkan suatu istilah bahawasanya konektiviti dan juga akses kepada perkhidmatan jalur lebar bukan lagi merupakan suatu keistimewaan ataupun suatu yang boleh dianggap sebagai luxury. Ia sudah boleh dianggap sebagai hak asasi manusia. Perkara yang paling asas bagi manusia untuk menjalani kehidupan yang biasa. Kalau dulu apa yang diistilahkan sebagai keperluan asas itu barangkali rumah tempat berteduh ataupun juga pakaian dan mungkin makanan yang asas. Tetapi selain daripada tiga perkara ini, kita dapati kehidupan kita tidak sempurna tanpa kita mempunyai akses kepada perkhidmatan jalur lebar serta kemudahan-kemudahan untuk kita turut menguasai dunia digital pada masa ini. Lalu saya terangkan pada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, kementerian akan berusaha mencari jalan bagaimana perkara ini boleh kita lakukan supaya siswa-siswi terbanyak secara umum. Walaupun saya faham di universiti ada keperluan yang spesifik dengan yang memerlukan kepada peranti grade yang lebih tinggi. Mungkin pelajar-pelajar multimedia, pelajar-pelajar kejuruteraan, pelajar-pelajar fakulti alam bina, seni bina misalnya, yang perlu menggunakan computer aided design facilities misalnya. Itu keperluan yang lebih spesifik. Saya nak menerangkan ini sebab ada polemik di luar ni, ya. Jadi saya ambil kesempatan kerana ini hari yang pertama kita bercakap secara lebih menyeluruh tentang program peranti siswa. Saya nak ceritakan dulu dari segi kerajaan, ya, dari segi komitmen kerajaan, komitmen Perdana Menteri. Ini bukan soal publicity, ini bukan soal nak cari orang kata populariti dalam social media. Ini soal kebertanggungjawabban sebuah kerajaan. Banyak orang sebelum jadi kerajaan mengambil pendekatan simplistik. Kemudian bila mereka menjadi kerajaan, mereka berdepan dengan realiti. Dan akhirnya mereka tidak dapat nak melaksanakan sesuatu yang cuba dihidangkan dalam bentuk yang paling ideal, yang berbeza dengan suasana practicality yang harus kita terima hakikatnya. Dalam soal peranti ini, kita ada option. Sebelum daripada ini ada bantuan-bantuan dibenarkan, wakil rakyat dibenarkan menggunakan peruntukan wakil rakyat. Beri bantuan laptop kepada pelajar-pelajar miskin. Tapi itu ad hoc. Ya, pemimpin masyarakat, menteri, badan-badan NGO memang pun dah ada bantuan. Tadi kita dengar bagaimana Yang Berhormat Menteri kita kata berpuluh ribu unit laptop di bawah pelbagai program yang telah diinisiatifkan oleh kementerian. Sebelum pada ini kita dengar Yayasan Hasanah roll out lebih kurang berapa? 150,000 unit kepada pelajar-pelajar di sekolah-sekolah seluruh negara. Bantuan itu sentiasa ada. Negara kita ini negara berkebajikan. Tidak banyak negara yang memberikan perhatian kepada segala aspek kehidupan rakyat sehingga negara menanggung dan menampung dana subsidi dalam berbagai-bagai bentuk, running to billions. Itu kaedah negara kita. Negara kita tidak percaya kepada hukum survival of the fittest.
ya, yang mampu-mampulah, yang lain uruskanlah sendiri. Tidak begitu. Falsafah pengurusan negara sejak daripada dulu sangat berteraskan kepada negara berkebajikan. Jadi dalam spirit yang sama, kita cuba mencari jalan yang terbaik, yang praktikal, yang boleh kita laksanakan bila kita nak memperkenalkan program peranti siswa. Kita ada pilihan. Kita boleh bagi laptop yang kalau nak bagi pada ramai dengan jumlah dana yang terhad, namanya laptop tapi kapasitinya rendah. Kita juga ada option nak beri peranti tapi peranti yang berkualiti tinggi. Kita bagi peranti, kita boleh bagi pada jumlah pelajar yang lebih ramai menyeluruh. Atau kita bagi yang mahal-mahal, kapasiti kita boleh bagi pada hanya satu bilangan yang kecil. Ini semua difikirkan, dikaji. Begitu juga soal, ada orang kata, kenapa tak bagi terus? Betul. Yang bagi terus ini antara yang paling mudah sekali. Call for tender, dapat barang, panggil student, bagi, selesai. Touch and go. Tapi sebagai kita yang mentadbirkan amanah rakyat, kita terfikirkan. Ratusan juta yang kita nak dibelanjakan ini, kalau kita bagi dengan mudah-mudah begitu saja, kita dah boleh agak dah. Yang tak perlu pun akan ambil. Sedangkan hakikat kita nak beri pada yang benar perlu. Ramai pelajar B40 yang telah pun ada laptop yang mungkin lebih baik daripada apa yang kita nak berikan ini. Tak payah minta lah yang ini. Tapi kalau dia tahu hak dia dan percuma, yang dah ada pun minta juga. Kemudian ambil, bagi pada orang lain. Ambil, jual. Dan ini realiti yang kita tahu. Boleh berlaku. Ya. Begitu juga, kalau kita beri saja begitu, katalah lepas pakai setahun, perantinya rosak. Ataupun hilang. Ataupun rumahnya tenggelam di banjir. Adakah dia mengulangi, akan menghadapi masalah yang sama, tidak ada peranti. Jadi ini semua kita fikirkan. Dan berdasarkan kepada itulah satu kaedah pelaksanaan program peranti siswa yang sebenarnya telah dipikirkan dengan cukup mendalam, dengan konsultasi sepenuhnya dan dibimbing oleh Kementerian Pengajian Tinggi dan juga agensi-agensi lain termasuk mampu melalui beberapa jawatan kuasa teknikal dan jawatan kuasa pemandu ICT yang telah tersedia ada dalam kerajaan, bukan hanya dikendalikan oleh KCOM sahaja, multi-agensi, bincang sehingga kita mengeluarkan satu konsep guna pakai. Selama mana mereka berada di universiti, kita ingin memastikan bukan unit yang diberikan itu saja, kalau rosak, segera ada gantiannya. Kalau hilang, kalau ada bencana, mereka akan memperolehi unit-unit yang lain. Yang pentingnya pembelajaran mereka tidak terganggu kerana ketiadaan peranti semasa mereka sedang belajar. Ya. Saya beritahu pada KSU saya kata, kalau kita nak beli peranti, perolehannya very simple. Ya. Cuma nak pilih peranti jenis apa saja. Tetapi selepas ini, kementerian perlu terus memberikan kerjasama kepada KPT untuk mengendalikan program ini. Dia bukan projek. Kalau projek one off. Tapi ini program. Bila dikatakan program, ada kerja kita selepas ini. Selepas kita roll out, PM akan mula lancarkan pada bulan Jun, ada kerja yang kita kena buat selepas itu. Untuk memberikan perhatian kepada pelajar yang mendapat peranti, kalau peranti dia rosak, kalau peranti dia hilang, dan sebagainya. Dan ini ada suatu cabaran dan juga satu tugas tambahan kepada KCOM, dan dengan itu kita mewujudkan satu unit yang khusus di kementerian untuk mengendalikan sebaik mungkin program mengadakan, menyediakan peranti siswa untuk semua anak-anak siswa-siswi di seluruh negara. Semalam dalam mesyuarat Jemaah Menteri berbangkit lagi. Takkanlah kita nak bagi hanya kepada institusi di bawah KPT saja.
Jadi Kementerian Pendidikan pula bertanya macam mana dengan institusi seperti IPG, institut pendidikan guru, adakah tidak dimasukkan? Dan sebab tu saya katakan ini sebagai program, kita boleh semak, kita boleh kaji, bergantung kepada peruntukan yang ada nanti setelah kita buka besok untuk permohonan, mungkin akan ada ruang lebih luas, lebih fleksibel untuk kita memperluaskan konsep ataupun program peranti siswa kepada beberapa institusi selain daripada institusi di bawah Kementerian Pengajian Tinggi. Malah saya merasakan berdasarkan kepada feedback awal yang diberikan oleh Yang Berhormat Menteri Pendidikan, pelajar-pelajar di IPG boleh dimasukkan di dalam program peranti siswa. Kita ada kapasiti untuk memperluaskan pengedaran peranti siswa juga kepada guru-guru di bawah, bukan guru kepada yang sedang menjalani latihan di bawah Institut Pendidikan Guru di bawah Kementerian Pendidikan. Malah saya berani menyebut pada hari ini, saya sedang memikirkan, saya akan lihat nanti daripada jumlah unit yang ada, jumlah permohonan sebenar nanti, satu kategori yang tertentu, iaitu di kalangan siswa-siswi yang miskin tetapi berada di fakulti-fakulti yang sememangnya memerlukan higher grades laptop facilities. Saya nanti nak minta dengan Datuk Seri Dr. Noraini memberi feedback pada saya agaknya berapa bilangannya, ya. Yang mungkin mereka ini tak perlu ambil peranti ini. Saya tak tahu berapa jumlah pelajar-pelajar daripada fakulti seni bina. Ada juga mahasiswa-mahasiswi dalam fakulti apa lagi yang sebenarnya memerlukan yang kualiti lebih tinggi. Kita akan buat kajian. Kerana macam saya kata tadi, ini bukan one-off program, tapi satu program yang macam seolah tahun pertama ni macam satu percubaan. Dan kita akan lihat bagaimana. Yang penting, kita ingin menyediakan fasiliti kepada pelajar-pelajar siswa-siswi yang tidak mampu agar tidak terwujud situasi di mana accessibility kepada peranti yang sesuai menjadi satu masalah kepada pelajar-pelajar yang kurang berkemampuan. Jadi nasihat saya, kalau pelajar golongan B40, kalau dah ada laptop pada masa ini, tak perlu apply, tak perlu ambil. Ya? Ataupun pelajar-pelajar yang tak masuk dalam golongan B40, tapi berkemungkinan ada juga yang perlu. Di peringkat rayuan, kita akan beri perhatian. Kalau Yang Berhormat Menteri KPT kata, kategori itu patut kita beri perhatian, misalnya, dia bukan B40, rumah terbakar. Dia bukan B40, tenggelam banjir. Dia bukan B40, tiba-tiba jadi B40. Dalam data kita tidak B40, ramai yang dalam data tidak B40, tapi tiba-tiba mak ayahnya hilang pekerjaan atau ayahnya meninggal, tiba-tiba dia dijaga oleh ibunya yang dulu bukan keluarga B40, tapi ibunya menjadi ibu tunggal kerana ayah meninggal. Ini realiti dalam kehidupan. Masih, konsep kita ialah menyediakan kemudahan kepada pelajar-pelajar, tidak perlu terlalu rigid dan tidak juga boleh diambil pendekatan terlalu simplistik. Jadi apa jaminan yang nak saya katakan ialah yang penting kerajaan pimpinan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob telah memberikan lampu hijau minta kita mengadakan program kecaknaan agar semua pelajar-pelajar keluarga Malaysia jangan tak ada peranti semata-mata kerana anda ataupun keluarga ibu bapa anda tidak mampu. Kerajaan akan tetap memberikan perhatian kepada pelajar-pelajar yang tidak berkemampuan. Itu spiritnya. Jadi tidak perlu berpolemik tentang kaedah cara, tidak akan ada satu pendekatan yang perfect yang akan dapat memberikan kepuasan kepada semua, tetapi KECOM akan memastikan program peranti siswa ini yang akan berjalan secara berperingkat, dipandu arah oleh KPT terutamanya dan khususnya oleh Yang Berhormat Menteri KPT sendiri. Kita akan
ambil pendekatan yang agak terbuka dan agak fleksibel bagi memastikan program ini benar-benar bermanfaat kepada siswa-siswi di seluruh negara. Jadi tuan-tuan sekalian, pada hari ini cuma satu soft launching memperkenalkan logo program. Bila ada logo program, artinya dia bukan lagi one off. Dia akan diurus tarbik oleh kementerian secara berterusan, akan ada modifikasi, kumpulan sasar dan penerimanya juga akan dikaji daripada satu masa ke semasa dan ruang-ruang penambahbaikan itu akan kita manfaatkan sepenuhnya. Dan yang keduanya juga pada hari ini kita melancarkan portal yang mana besok mulai jam 8 pagi pelajar-pelajar, siswa-siswi yang daripada golongan B40, terutama sekali yang masih belum mempunyai peranti, boleh mula membuat permohonan secara online, secara mudah, dan kita akan pantau dalam masa 30 hari pertama untuk menentukan berapa unitkah sebenarnya yang benar-benar diperlukan oleh pelajar untuk kita laksanakan roll out pertama seawal bulan Jun yang akan datang ini. Selepas itu, kita akan lihat lagi kepada permohonan-permohonan yang bersifat rayuan ataupun yang perlu kita tengok special cases dan sebagainya, maka kita ada lagi roll out yang kedua kira-kira 60 hari selepas roll out yang pertama. Kenapa ada gap 60 hari? Kerana sistem perolehan tidak mungkin sejumlah besar peranti dapat kita bawa sekaligus kerana bekalan daripada manufacturer itu ada keterbatasannya. Kita tak nak berjanji tiba-tiba tak dapat sampai semuanya sekaligus. Jadi maklumlah sekarang ni akan timbul pula macam-macam tanggapan dan sebagainya. Saya ingin memastikan program ini dapat berjalan dengan sebaik mungkin dan kita akan tentukan dan kita sangat bergantung sebenarnya kepada kerjasama di pentadbir-pentadbir universiti. Ada lagi beberapa perkara yang kita perlu duduk, terutamanya bagaimanakah kita nak mengendalikan pasca roll out bagi memastikan dia berjalan dengan baik dan sebagainya. Dan kita juga berada di fasa akhir memilih pembekal-pembekal kerana pembekal ini juga perlu ada satu perjanjian tentang komitmen dan peranan mereka selepas mereka membuat delivery, terutama sekali dalam segi memberikan perkhidmatan-perkhidmatan selanjutnya yang berjalan seiring dengan program yang kita jalankan ini. Cuma bila ada posting kata ini sekali lagi ni nak bagi peranti EOM lah ni, ataupun peranti cap ayam lah ni. Saya tak tahu sebab saya tak campur urusan tender, KSU tahu. Sampai hari ini pun kalau tanya saya tak tahu siapa yang diperakukan. KSU mungkin tahu, saya tak tahu. Ya, saya belum tahu sampai sekarang. Ya, setahu saya perkara itu berada di MOF sekarang dan MOF akan buat pilihan. Cuma saya memberi guiding principle kepada KSU. Bahawasanya saya tak nak peranti cap ayam. Saya tak nak peranti yang murah. Saya nak peranti yang terbaik yang berada dalam pasaran untuk diberikan kepada pelajar. Jangan tiba-tiba datang peranti cap bunga ros ke, peranti cap tayar ke, atau peranti cap apa-apa yang dibuat secara OEM. Tidak. Saya nak apa yang ada dalam pasaran. Yang rakyat tahu, yang rakyat tengok ada established brand, premium brand in fact, yang saya sebut kepada KSU. Ya? Jadi cakap-cakap tentang kemungkinan beri peranti yang cekai ke apa bahasa guna sekarang, atau peranti yang biasa-biasa ni tidak. Ya? Peranti dalam kategori yang premium quality yang berada dalam pasaran dengan kapasiti dan kebolehgunaan yang sesuai bagi keperluan pelajar. Sebab tu kalau biasa peranti beli tablet, hanya mungkin tablet saja, kita ada tablet bersama dengan keyboard, stylus yang memang tak ada di kedai dalam pasaran. Maknanya premium plus plus. Bukan cak ayam undur ke belakang, peranti harga RM300 ke RM500 ke RM700 ke RM800. Tidak. Ini peranti yang kalau tak ada duit 4 figure memang tak boleh beli punya. So ini jaminan saya, walaupun tender belum putuskan. Sebab garis-garis panduan tu saya dah beritahu pada KSU.
Jadi saya tak nak tahu siapa syarikat bekal tu, pergilah. Yang nak buat untung ke apa semua, tapi tak boleh nak buat untung jadi lintah darat kerana meniaga bekal nak untung, kemudiannya rakyat yang akhirnya susah. Kemudian the whole program gagal, akhirnya saya lah kena dera di parlimen nak kena menjawab. Ya, akhirnya kena jawab menteri, ya. Ni adik-adik yang nak jadi wakil rakyat ni. Nampak je mudah. Kalau saya lebih baik jadi penyanyi, semua orang suka. Ya. Penyanyi, kalau penyanyi tak sedap, paling kuat dia tak dengar, dia tak beli dia punya kaset ataupun dia punya video, ya. Tak ada kaset dah zaman sekarang ni. Ya. Tapi kalau orang politik ni belum tentu lagi. Kalau ramai suka pun, sekali ramai suka, datang pusingan silap sikit, ramai tak suka. Ayanda ni masuk pilihan raya 8 kali, 3 kali kalah, 5 kali menang. Maknanya masa menang waktu ramai orang suka. Dalam keadaan ramai orang suka juga, ramai orang benci. Jadi kita bila buat kerja, kita pun sentiasa kena beringat-ingat. Memang kita nak buat benda yang terbaik. Anak anda semua siswa-siswi bernasib baik. Ada Datuk Seri Dr. Noraini dah jadi macam ibu kepada anda sekalian. Dalam kabinet tak habis-habis dia bercakap. Macam-macam. Nak food coupon lah, nak duit tambah lah, nak bas hantar balik ke kampung lah. Dia kebetulan duduk sebelah saya. Dihadang oleh cermin tu aja. Saya ni jenis diam, tak bercakap. Malu lah orang tua, takkanlah nak cakap banyak sangat kan. Tapi Menteri KPT ni, daripada soal makan studentnya, soal asramanya, soal sewa rumahnya, ya, soal dia nak ngurangkan fee-nya, ya. Malulah orang perempuan ni dia berani minta ngeng. Tak selesai dalam musyarat dia pergi bisik pula KPM. Lepas musyarat dia pergi lagi bisik KPM. Dan akhirnya saya tengok apa yang Datuk Seri Noraini nak semua dapat. Tapi takkanlah semua kita nak cerita di luar. Ya, tak payahlah kita bercerita. Yang pentingnya kerja kita jalan. Yang pentingnya kerajaan kita terus mengambil berat. Semalam bincang, nak subsidi pula telur dengan ayam. Tak ada negara dalam dunia ni mensubsidi telur dan ayam. Dah beras subsidi, minyak kereta kita subsidi, apa lagi, gandum subsidi, gula kita subsidi, berpuluh barang subsidi. Ya. Yang terbaru pula kerana harga ayam naik, tak siapa yang punya kerja menaikkan harga ayam. Dan sekarang kabinet bukan bincang soal Amerika Syarikat dalam kabinet, bincang hak telur, bincang hak ayam. Ya. Tapi itulah realiti kita menguruskan dan mentadbirkan negara kita ini. Tapi kita bersyukur kita ada seorang Perdana Menteri yang sangat cakna dan sangat mengambil berat, dan kami semua sentiasa diarah untuk melihat kepada masalah-masalah walaupun dianggap masalah kecil dalam masyarakat, tetapi memberikan perhatian bersesuaian dengan konsep Malaysia Prihatin, bersesuaian dengan konsep keluarga Malaysia, satu keluarga, cubit paha kiri, paha kanan mesti terasa. Yang berat, biarlah sama-sama kita pikul macam waktu kita kena PKP dulu. Tapi berkat yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, sekarang ini Alhamdulillah kita antara negara yang terbaik dalam pengurusan COVID dan rakyat sudah dapat kembali semula. Ya, ini kemenangan, semua kemenangan bersama. Jadi saya fikir rakyat perlulah mengambil sikap dan budaya yang positif untuk sama-sama memainkan peranan, menjayakan apa jua yang hendak kita jalankan, kerana akhirnya kitalah, negara kita ini baik kita buat, maka kitalah yang sama-sama menerima kebaikannya. Jadi sekali lagi saya ucap terima kasih kepada terutama sekali tuan rumah, ya, Universiti Multimedia atau Multimedia University. Lepas ni Prof Presiden ada nyanyi kan? Ya. Nyanyi kan ada video, you buat video. Saya difahamkan ada satu persembahan daripada MMU di akhir program. Dia tak beritahu persembahan apa. Saya dah agak-agak ini mesti Prof Mazlihan nak nyanyi katanya. Dulu waktu nak convocation, saya jadi Pro Chancellor Uni KL waktu itu. Saya dulu tengok kalau convocation ni waktu saya konvo di UTM, konvo di Sofia University Jepun, saya konvo di London University masa saya buat Masters of Science. Suasana konvo tu very serious. Convocation very serious. Bila tengok Prof Mazlihan organize konvo, saya tak tahu kat sini dia amalkan ke tidak. Bila dia tengok kita ni letih menyampaikan scroll je,
tiba-tiba ada penyanyi naik menyanyi atas stage. Saya tak tahulah sekarang MMU pun ada penyanyi juga ke masa konvo. Dah tak ada dah. Bajet tak lulus ke apa ke. Ya, jadi saya ucapkan terima kasih dan khusus kepada Multimedia University kerana universiti ini amat sinonim sekali dengan Kementerian Komunikasi dan Multimedia yang melahirkan para teknologis dalam bidang multimedia. Maka saya ucapkan selamat maju jaya kepada Universiti Multimedia di bawah pimpinan Prof. Datuk Seri Mazliham serta semua warga MMU yang menjadi tuan rumah. Saya juga merakamkan ucapan penghargaan terima kasih yang amat tinggi kepada Datuk Seri Dr. Noraini, Menteri Pengajian Tinggi, ya. Dan sudah tentulah kepada Datuk Seri Razak sebagai KSU yang telah memberikan banyak kerjasama bagi membolehkan kita sampai di mana kita berada pada hari ini dan membolehkan kita memulakan dan kita melancarkan program peranti siswa. Saya akan memberikan detail tentang perkara ini insya-Allah hari Isnin depan dalam satu wawancara, termasuklah spesifikasi teknikal secara terperinci, brand apa yang telah dipilih. Kalau saya dapat maklumat on time daripada MOF, supaya tidak ada lagi sebarang keraguan dan pelajar-pelajar dapat membuat permohonan dengan tidak ada lagi rasa kesangsian tentang apa yang mereka nak minta. Sebab mereka nak minta, mereka nak tahu juga. Kalau program Cak Tereng itu sama dengan budu saja. Tapi kalau brandnya Samsung ataupun brandnya Apple, tentulah tidak dah. Boleh saya jelaskan itu memang tidak lah. Ya. Jadi mungkin akan memudahkan lagi mereka-mereka yang nak membuat permohonan nanti. Jadi sekali lagi terima kasih kepada semua. Terima kasih juga pada KSU saya dan juga TKSU dan juga pegawai-pegawai yang telah terlibat di pelbagai peringkat. Saya ucapkan penghargaan terima kasih semuanya. Selamat berpuasa. Mudah-mudahan anda semua berada dalam kerahmatan dan juga dalam kesejahteraan. Jazakallahu khairan katsira. Dengan lafaz yang mulia bismillahirrahmanirrahim, saya melancarkan hari ini soft launching ataupun pra pelancaran dan memulakan sistem permohonan secara online dan melancarkan juga logo peranti siswa keluarga Malaysia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Yang Berhormat Tan Sri Menkom untuk terus kekal di atas pentas untuk acara seterusnya. Dengan ini, majlis sukacitanya menjemput Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi, diiringi Datuk Seri KSU, Kementerian Komunikasi dan Multimedia, Datuk Seri KSU Kementerian Pengajian Tinggi dan Yang Berbahagia Presiden Universiti Multimedia MMU Cyberjaya untuk bersama-sama Yang Berhormat Menkom bagi menyempurnakan gimik majlis hari ini. Dipersilakan kedua-dua Yang Berhormat Menteri untuk mengimbas cap jari pada skrin di hadapan. Dalam kiraan 1, 2, 3.
Town Planner Anwar bin Haji Musa dan Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Noraini Ahmad, Menteri Pengajian Tinggi. Terima kasih Div-Div Kehormat dan dijemput untuk kembali ke tempat duduk. Semoga dengan pra-pelancaran sebentar tadi membuka satu lagi lembaran baru bagi seluruh mahasiswa untuk menikmati kemudahan yang disediakan kerajaan, dan inisiatif ini bukti keprihatinan kerajaan yang cakna dengan keperluan pembelajaran terutamanya bagi golongan B40 secara khususnya. Para hadirin yang dihormati, mari sama-sama kita tumpukan perhatian ke pentas bagi tayangan montaj dan juga video sistem permohonan peranti siswa sempena pra-pelancaran peranti siswa keluarga Malaysia. No, petang drop. Fauzi, hi. Fauzi, I tengah buat airdrop subject. You dah buat belum? Sebenarnya Yuna, I bukan tak nak buat. Laptop I rosak. Soal manja tu lah. Mintalah mami and daddy yang baru. I bukan tak nak minta. I rasa salah. Sebab kelengkapan adik-beradik I lagi penting. So, korang yang kat sini, ada yang macam saya ke? Peranti Siswa Keluarga Malaysia bagi membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40. Inisiatif kerajaan untuk membantu golongan student IPT B40 untuk mendapatkan tablet. Wow, itulah inisiatif kerajaan yang dalam bajet 2022 yang diterajui oleh KCOM dan kerjasama di antara KPT dan juga MOF. Ya, betul Fauzi. Kerajaan prihatin dan mengutamakan keperluan student, especially B40, to achieve community digital keluarga Malaysia. Yes, makes sense Yuna. Dengan ini kita boleh merapatkan jurang digital di antara semua kelompok keluarga Malaysia. Correct. Lagi-lagi lepas zaman pandemik ni, semua kita bergantung pada internet. Internet. Betul kan? Korang pun macam tu kan? Lepas ni, korang duduk di luar bandar ke, dalam bandar ke, kerajaan akan make sure tiada elemen keciciran. Fauzi, Kenapa pula? I excited lah, mohon. Kenapa pula dia yang excited? Saya yang nak mohon. Awak pula kenapa excited? Hey guys, dia memang macam ni. Dia ni excited lebih sikit. So, korang boleh mula memohon peranti siswa keluarga Malaysia di sistem permohonan seperti link yang tertera di bawah. Ya. And you guys dah boleh start apply mula 15 April, iaitu esok. Hey guys, I heard selain dari tablet, you all can get keyboard dan juga Stylus pen. sekarang pandai. Okay, duduk. Buat airdrop saja ni. Tak ada laptop lah, apalah pakai laptop I. Baby. Nak saya tak nak dia, tapi I nak dengar lagu. Siap. Sebuah tayangan filem pendek hasil karya pelajar MMU yang bertajuk Unsung Hero Mat Sentul. Seperti yang kita sedia maklum, Mat Sentul atau nama sebenarnya Abdul Rasid bin Yahya adalah seorang pelakon veteran terkenal pada era 50-an yang memberikan impak besar dalam perubahan industri seni sinematik Malaysia. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan tayangan filem pendek ini. Harap maaf, saya ganggu rancangan ini sebentar. Tok Pulu anak cucu cicit, mari kita tengok televisyen. Ajaib.
Channel 14 tu. Mat Sentul. He is one of those people yang actually inspired me into filmmaking juga. Saya ingat lagi dari zaman filem televisyen hitam putih arwah datuk saya duduk dengan grandparents, so dari televisyen hitam putih. Setiap kali ada filem Mat Sentul keluar, saya kenal Mat Sentul daripada filem pertama saya ingat, Mat Bond. Spy, 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 bang, bang. Ku ingin jadi spy, oh spy. Mengintip semua rahsia. Ini asalnya yang saya tahu dia merupakan seorang yang sama ada dia meminati bidang silap mata ataupun dia memang ahli silap mata sendiri. Kan? Kita dapat tengok dia punya passion terhadap silap mata daripada filem Mak Magic. Magic konon macam tan. Ini lagi satu, tengok. Orang. Tengok. Ini dia. Ambil botol. Ambil satu mesin. Masuk sini. Kunci dia. Abrakadabra. Abrakadabra. Naik. Oh. Turun. Tengok. Turun. Naik, turun, naik. Sebagai seorang ahli silap mata, dia kena inovatif. Jadi dengan medium yang dia tahu tentang filem tu, dia innovate. Segala special effect apa semua dia belajar sendiri, dia buat sendiri, dia atasi sendiri. Kan? Kalau sekarang ini kita tengok agak keraslah dia punya efek, tetapi waktu itu itulah cara dia nak buat dan tak ada orang boleh buat, dan apa yang dia buat itu renyah sebenarnya, frame by frame. Tak ada komputer macam sekarang ni, everything kita mengharapkan digital. Keberanian Pak Mat di dalam menghasilkan filem-filem dia yang orang kata banyak unsur eksperimen, yang berani mati. Contohnya macam cerita Mak Raja Kapur, di mana kalau orang tak sedar lah. Tapi saya sedar, sebagai seorang filmmaker, saya sedar Pak Mat menggunakan seorang body double untuk filem tu. Yang mana body double ini, saya tak tahu itu adik kembar dia ke, abang kembar dia ke, ataupun saudara dia, adik-beradik yang sama rupa dia, cuma dia pakai cermin mata. Kan? Jadi pada awal cerita je, kita akan tengok seolah-olah Pak Mat ini berlakon sebagai orang biasa dan seorang lagi berlakon sebagai anak raja. Yang memang dua-dua ni close up kita tahu ini Pak Mat juga, ini Mat Sentul juga, yang ni pun Mat Sentul juga. Tapi ada satu scene dia menghadap sama-sama mungkin trick shot, tetapi dia berhubung ada body contact. Dia kata, ada dua Mat Sentul ke ni? Ada kembar ke ni? Kan? Jadi sebagai filmmaker saya tahu dia menggunakan body double yang betul-betul exactly yang kalau kita tengok betul-betul secara detail ada perbezaan dia. Jadi keberanian macam tu saya cuba letakkan dalam filem saya sendiri. Contohnya dalam filem senario lagi satu cerita Bintang Hati. Jadi ada satu scene watak Saiful Apek ni perlu berdialog sambil buat roti canai. Jadi saya tak boleh menggunakan Saiful Apek sendiri untuk berdialog dan buat roti canai. So apa yang saya gunakan ialah gunakan body double. Bintang Hati pun sama juga. Saya guna stand in Amy Mastura yang bila dia menghadap tu kan, orang kata saya guna trick shot. Tak ada, bukan trick shot. Itu on the spotnya. Kita menggunakan stand in. Mat Sentul, teknologi dia ketika itu dah jauh ke depan. So he's beating almost every knowledge of filmmaking pada era dia. So this is something unique. Kalau saya fikirkan sekarang, I think he's one of those unsung hero yang orang tak nampak banyak knowledge dia ketika itu. Wahai nasib yang sangat malam,
ku tak nampak diri. Nama saya dekat sekolah bukan Mak Sentul. Nama saya Rasid. Masa yang kosong, masa yang terbuang, saya akan keluar daripada pagar belakang. Saya pergi kat belakang. Untuk apa tu? Belakang tu ada pokok sentul. Jadi sebab nak ambilkan buah sentul ni tadi, saya masuk daripada bawah pagar, saya ambil buah sentul sekali. Beg pula tak ada. Dulu manalah ada beg plastik ke apa. Saya pun masukkan dalam baju. Melekat. Satu sekolah panggil saya Mak Sentul sampai kampung-kampung sampai sekarang ni. Saya kecil-kecil dulu tengok wayang, besar je orang tu. Dalam wayang gambar kan dia besar kan. Gambar tu. Besar je orang tu. Saya kata, macam mana orang dalam wayang tu boleh besar? Itu gambar, kata dia. Habis kita boleh besar macam tak? Boleh, kata dia. Bapak saya sediakan satu orang ambil gambar. Dia masa tu cuci filem pun dekat situ juga, tapi cuci dengan tangan. Dia taruh dekat dalam obat tu, dia cuci. 4 kali ya. Satu kali cuci dua kaki lah. 4 kali 8 kaki. Dia sambungkan dekat situ. Sambung dia buat loop tau. Dia buat loop. Masukkan dekat dalam mesin projektor. Dia pun switchkan projektor, filem tu jalan. Wah, besarnya. Itulah dia. Macam mana tu boleh besar? Mari tengok. Masuk ke dalam tengok. Kat projektor. Dah berpusingan gitu. Daripada situ, saya dah mula nak buat wayang gambar lah. Masa dulu, A.R. Tompel sama Kasmawati sudah datang kat Muar. Jadi saya berlakon dekat atas pentas dia. Sampai dia orang semua suka, dia ambil saya bekerja. Dari saya bekerja situlah dia bawa saya pergi ke Merata-Kata sampai ke Singapura. Kalau filem yang saya ingat lah dalam kepala saya lah. Yang pertama sekali filem Mak Sentul, yang kedua baru cerita P. Ramlee. Cakap seorang. Saya pun suka P. Ramlee. Daripada dulu. Sebelum ada pelakon mana pun, saya suka dengan dia. Dia sekali dia ajak saya berlakon dengan dia. Jadi saya fikir, aku ni lawak jugalah. P. Ramlee ketawakan aku. Terfikir gitu. Masa festival filem I can't remember di Ipoh masa tu, masa dia ambil award tu dia cakap, dia compare lah, cakap saya sebenarnya kalau ikutkan standing dengan P. Ramlee. Dia sendiri cakap saya depan. Tapi semua satu benda saya tak buat. Tapi kenapa saya tidak diiktiraf? So it became a commotion lah. But saya fikir balik, betul juga Pak Mat cakap. Kenapa dia tak ada orang iktiraf dia actually sama level dengan P. Ramlee. So that was I think it's the wrong time but the best time for him. Because depan kamera, shooting, everybody shooting. I know lagi Andy Lala was the host. Ya Pak Mat, okay Pak Mat, terima kasih. He continue cakap, Pak Mat terima kasih. Nanti dulu aku nak cakap lagi. 10 tahun saya tunggu. Ini adalah tua di negeri Perak. From that point onwards, saya tak dengar lagi pasal Pak Mat. Tiap hari sekarang ni, ambil siku, letak kat sini. Ambil tangan ni, letak kat sini. Duduk tunduk. Bukan kata filem star ke pelakon ke penyanyi ke apa. Bila dah tak ada, baru orang kenang. Masa ada depan ni, kau siapa, aku siapa. Baju buat apa. Media yang buatkan merajuk. Kalau sudah cinta, tak kira tua ke muda, janda atau dara,
Semua boleh berasmara. Tua sama tua, yang muda sama yang muda. Orang lain cari nak dara, aku cari mak janda muda. Oi. Walaupun ketika itu teknologi amat terbatas, namun beliau telah berjaya mencipta teknik kesan khas dalam filem-filemnya yang merupakan perintis pertama dalam bidang ini melalui pelbagai teknik penggambaran dalam filem arahannya, walaupun dalam masa itu ia dihasilkan secara manual. Tahniah di atas filem pendek hasil karya pelajar jurusan seni sinematik Multimedia Universiti Sriwijaya. Berikan tepukan bono kepada mereka. Tuan-tuan dan puan, bagi merakamkan kenangan kita pada pagi ini, mohon kerjasama para hadirin untuk berdiri bagi sesi bergambar. Diiringi lagu Keluarga Malaysia, nukilan Yang Berhormat Menkom. Baik, dalam kiraan 1, 2, 3. Okay, gaya bebas. Thumbs up Hadirin sekalian, selesailah sudah majlis pra-pelancaran Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Gunung Panti tinggi mengawan, nampaklah dari Johor Bahru. Sampai dari sini, tuan dan puan, ada hajat kita bertemu. Kepada semua rakan-rakan media, satu sidang media khas bersama kedua-dua Yang Berhormat Menteri akan diadakan sebentar lagi dan dijemput wakil-wakil media untuk turut serta dalam sidang media tersebut. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam keluarga Malaysia. Saya Syekh Amin Syam, sehingga berjumpa lagi.
Okey. Terima kasih banyak datang. Nak belanja makan tapi belum puasa. Lagi buka. Oh, dia dah uruskan. Ini kata pengarah awak tau. Macam guru besar. Macam guru besar. Super guru besar. Okey, bye. Terima kasih. Terima kasih banyak datang. Terima kasih. Hati besar kan? Wow. Wow, besar pink kan? Okey, selamat berpuasa. Kalau tak jumpa sampai raya. Di langit cahaya bersinar menyinari bumi.
tentang drop. Fauzi, hi. Fauzi, I tengah buat airdrop subject. You dah buat hujung? Sebenarnya Yuna, I bukan tak nak buat. Laptop I rosak sebab Abang J tu lah. Mintalah mami and daddy yang baik. I bukan tak minta, tapi I rasa semua salah. Sebab kelengkapan adik-beradik I lagi penting. So, korang yang kat sini, ada yang macam saya ke? Peranti Siswa Keluarga Malaysia bagi membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40. Inisiatif kerajaan untuk membantu golongan student IPT B40 untuk mendapatkan tablet. Wow, itulah inisiatif kerajaan yang dalam bajet 2022 yang diterajui oleh KCOM dan kerjasama di antara KPT dan juga MOF. Ya, betul Fauzi. Kerajaan prihatin dan mengutamakan keperluan student, especially B40, to achieve community digital Keluarga Malaysia. Yes, make sense Yuna. Dengan ini kita boleh merapatkan jurang digital di antara semua kelompok keluarga Malaysia. Correct. Lagi-lagi lepas zaman pandemik ni, semua kita bergantung pada internet. Internet. Betul kan? Korang pun macam tu kan? Lepas ni, korang duduk di luar bandar ke, dalam bandar ke, kerajaan akan make sure tiada elemen keciciran. Fauzi! Kenapa pula? Saya excited lah, mohon! Kenapa pula dia yang excited? Saya yang nak mohon. Awak pula kenapa excited? Hey guys, dia memang macam ni. Dia ni excited lebih sikit. So, korang boleh mula memohon Peranti Siswa Keluarga Malaysia di sistem permohonan seperti link yang tertera di bawah. Ya. And you guys dah boleh start apply mula 15 April, iaitu esok. Hey guys, I heard selain dari tablet, you all can get keyboard dan juga stylus pen. Sekarang pandai. Okey, duduk. Buat airdrop subject ni. Tak ada laptop. Kenapa pakai laptop I? Baby. Nak budaya tak nak budaya, tapi I nak dengar lagu. Siap. Tok Pulu anak cucu cicit. Mari kita tengok televisyen. Ajaib. Channel 14 tu. Mat Sentul. He is one of those people yang actually inspired me into filmmaking juga. Saya ingat lagi dari zaman filem televisyen hitam putih arwah datuk saya duduk dengan grandparents, so dari televisyen hitam putih. Setiap kali ada filem Mat Sentul keluar, saya kenal Mat Sentul daripada filem pertama saya ingat, Mat Bond. Spy, bang, bang. Ku ingin jadi spy, oh spy. Mengintip semua rahsia. Ini asalnya yang saya tahu dia merupakan seorang yang sama ada dia meminati bidang silap mata ataupun dia memang ahli silap mata sendiri. Kan? Kita dapat tengok dia punya passion terhadap silap mata daripada filem Mak Magic. Magic konon macam tai. Ini lagi satu tengok. Orang tengok. Ini dia. Ambil botol. Ambil satu mesin. Terus ini. Ini dia. Abracadabra. Abracadabra. Naik. Oh. Turun. Tengok. Turun. Naik. Turun. Naik. Sebagai seorang ahli silap mata, dia kena inovatif. Jadi dengan medium yang dia tahu tentang filem tu,
dia innovate. Segala special effect apa semua dia belajar sendiri, dia buat sendiri, dia atasi sendiri. Kan? Kalau sekarang ini kita tengok agak keras lah. Panglima Tampilna Anwar bin Haji Musa, Menkom, pegawai-pegawai Kementerian, Jabatan dan Agensi serta rakan-rakan media. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Tanpa melengahkan masa lagi, dijemput Menteri Menkom Yang Berhormat Tan Sri untuk memulakan sidang media Majlis Pra-Pelancaran Peranti Siswa Keluarga Malaysia. Yang saya hormati, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang menyertai acara kita pada pagi ini. Seperti mana yang telah saya terangkan dalam ucapan saya sebentar tadi, mulai besok jam 8 pagi, portal permohonan untuk para mahasiswa-mahasiswi daripada semua politeknik, kolej-kolej komuniti, Institut Pengajian Tinggi Awam dan Institut Pengajian Tinggi Swasta mula dibuka, dan saya berharap bagi mereka-mereka yang memerlukan peranti, khususnya bagi mereka yang masih belum mempunyai peranti, mereka bolehlah mula untuk membuat permohonan secara online. Kenapa saya katakan bagi mereka yang memerlukan peranti? Saya tidak katakan hanya kumpulan B40, kerana pada realitinya saya percaya ramai juga daripada kalangan ataupun golongan B40 yang sebenarnya telah pun mempunyai peranti, sama ada yang dibeli sendiri ataupun ramai juga yang mendapat pelbagai bantuan daripada pelbagai pihak, sama ada telah dapat bantuan daripada wakil rakyat, daripada NGO ataupun daripada pihak-pihak yang lain. Kita berharap permohonan bagi mereka yang benar-benar memerlukan dan belum ada peranti. Bukan semestinya bila B40 semua sekali memohon. Kenapa saya kata begitu? Supaya kita mempunyai jumlah yang cukup untuk semua yang memerlukan. Dan daripada anggaran jumlah yang telah kita masukkan dalam perolehan, kita akan melihat sekiranya ada ruang, program peranti siswa ini boleh kita perluaskan lagi kepada kelompok yang selain daripada yang kita umumkan pada hari ini. Iaitu pada hari ini pelajar-pelajar daripada kolej komuniti, politeknik, IPTA dan IPTS yang menjalani kursus diploma, diploma lanjutan dan juga ijazah pertama. Belum termasuk pelajar-pelajar postgraduate yang kita boleh perkembangkan kemudian nanti. Begitu juga pelajar-pelajar yang bukan di bawah institusi kelolaan KPT yang kita buka fasa pertama ni, pelajar-pelajar yang di bawah kelolaan Kementerian Pengajian Tinggi. Tapi kita juga mendapat maklum balas dan juga request daripada pelajar-pelajar tertentu yang setara di bawah agensi seperti Kementerian Pendidikan Malaysia, terutama sekali Institut Pendidikan Guru ataupun di IPG, yang secara prinsipnya kita akan melihat kepada permohonan tersebut berasaskan kepada dan bergantung kepada kapasiti jumlah unit yang dapat kita procure dalam masa yang telah ditetapkan. Sebab itu penekanan saya kepada program peranti siswa ini, ia merupakan satu program yang bukan bersifat one-off begitu saja. Tapi program yang akan dilaksanakan, akan dipantau, akan disemak, akan dilihat kepada keberkesanannya, dan yang pentingnya matlamatnya tercapai. Iaitu matlamatnya ialah untuk memastikan para mahasiswa-mahasiswi yang memerlukan peranti mempunyai akses untuk mendapatkan peranti-peranti yang tersebut. Pada masa yang sama, kita akan membuat fine tuning kepada program ini, termasuklah
bagaimanakah apa yang akan kita lakukan apabila pelajar sudah tamat pengajiannya nanti pada masa mereka sedang memiliki peranti secara hak guna pakai sepanjang mereka berada di universiti. Prinsip sekarangnya selagi mereka berada di universiti, peranti yang mereka sertai di bawah program ini, mereka misalnya akan mengalami masalah hilang ataupun kerosakan ataupun kecurian ataupun bencana, ada perkhidmatan yang akan diberikan bagi memastikan pada setiap masa mereka ada peranti untuk digunakan dalam pembelajaran mereka. Itu konsepnya. Tidak soal pemilikan, bukan bersifat one off dan bukan juga bersifat asalkan B40 semua sekali ambil dah kebetulan benda ada disediakan. Tidak begitu. Yang lebih diutamakan adalah bantuan kepada kumpulan yang dimaksudkan agar pembelajaran mereka tidak terganggu semata-mata kerana mereka tidak ada kemampuan atau belum mempunyai peranti. Kita ada satu unit khusus yang telah dibentuk di kementerian yang akan melaksanakan program ini dan akan membuat pemantauan, dan kita akan membuat semakan keberkesanan program daripada semasa ke semasa untuk membolehkan kita membuat penambahbaikan dan penambahbaikan yang tertentu. Saya juga faham tentang keperluan pelajar-pelajar dalam fakulti-fakulti yang spesifik yang memerlukan kepada peranti dengan kapasiti yang lebih besar. Ini kita akan membuat penelitian lanjut, terutamanya pelajar-pelajar miskin ataupun daripada keluarga termiskin dalam fakulti-fakulti berkenaan. Ya. Sistem sedia ada memang membolehkan mereka memohon kepada pihak-pihak tertentu, kepada wakil rakyat dan sebagainya. Sistem itu akan terus berjalan di mana mereka boleh mendapatkan bantuan untuk mendapatkan peranti-peranti yang spesifik untuk computer aided design dan juga lain-lain semasa pembelajaran mereka. Masalah ini juga kita akan teliti dengan lebih lanjut bagaimana program peranti siswa dapat melihat kepada aspek yang tersebut. Peranti yang kita sediakan ini artinya sesuai untuk average students, supaya kita dapat memberikan pada khalayak siswa-siswi yang lebih ramai. Dan ia telah melalui satu proses uji suai sebelum daripada ini, di mana peranti-peranti dengan spesifikasi tertentu telah cuba diberikan untuk diguna uji oleh sekumpulan pelajar untuk kita mendapatkan feedback kesesuaiannya dan untuk kita menentukan spesifikasi sewaktu kita membuka tender kemarin. Ya. Jadi ianya bukanlah buat secara begitu saja, tapi berasaskan pada perakuan, termasuk perakuan ini berdasarkan kepada apa yang telah dinasihatkan oleh jawatan kuasa ataupun steering committee yang bertanggungjawab tentang ICT kerajaan, dan juga jawatan kuasa pemandu, jawatan kuasa teknikal ICT, dan juga dengan consultation daripada kementerian-kementerian yang terbabit sendiri. Ya. Jadi itu yang kita putuskan spesifikasi yang yang berkenaan. Saya difahamkan proses ini telah pun masuk ke fasa paling akhir, iaitu menunggu keputusan daripada Kementerian Keuangan untuk memilih jenama dan juga pembekal, yang mana saya menjangkakan dalam minggu hadapan perkara itu dapat diselesaikan. Mana letter of award atau LOA akan dapat dikeluarkan. Cuma saya dah sebut tadi, saya yakin tidak ada peranti yang bersifat OEM ataupun yang dibuat malah saya menjangkakan peranti yang dipilih adalah daripada satu jenama premium yang sememangnya berada dalam pasaran, ya. Dan juga perkhidmatan pasca beli ataupun apa dipanggil after sales services dan juga
untuk khidmat macam masuklah untuk warranty ya, warranty. Ada tempoh warranty yang tertentu. Okey. Ya? Kos apa tu? Semua perolehan berasaskan kepada ceiling bajet yang telah ditetapkan oleh Kementerian Kewangan sebanyak 450 juta. Berapa kos benar itu bergantung pada keputusan tender nantilah. Saya tak tahu berapa jumlah. Tapi tidak akan melebihi ceiling yang telah ditetapkan kepada kementerian. Dengan tempahan awalan ini 350,000 unit, dan angka itu adalah berdasarkan kepada angka terperinci yang kita dapatkan daripada KPT. Ya. Saya faham ada juga pihak yang menyebut waktu budget speech disebut tentang sasaran 600,000. Itu angka anggaran pada ketika itu dan berasaskan kepada perhitungan memberikan tablet seperti mana yang ada dalam pasaran sekarang, RM600, RM700, RM800, memanglah boleh dapat apa tu sampai mungkin 500-600 ribu. Tetapi setelah mendapat nasihat daripada pelbagai jawatan kuasa, kita telah membuat keputusan untuk memberikan tablet berkualiti tinggi daripada jenama premium. Bukan OEM dan yang dikeluarkan dalam jumlah yang besar dengan harga yang murah. Ya. Okey. Kita buka kepada rakan media untuk tanya soalan lagi, kenalkan nama dan juga daripada agensi mana. Okey, sebab semua dah jelaskan, dah ada dalam ucapan semua tadi. Jadi saya ya. I'm Geraldine from Malaysia Kini. I know in the FAQ there were specifications of the peranti, minimum specification untuk peranti tersebut. Tapi tak ada maklumat untuk prosesor peranti tersebut. Ada maklumat seperti ini tak? I've been trying to avoid giving very specific specification because when we call for tender, we have given minimum specification, and it depends on bidders. Probably they will offer something even more than just mere minimum. Once the procurement exercise completed, then I will give the detailed specification, but not today. Let's MOF complete the whole procurement process. Then we will make the revelation of detailed specifications. So just to clarify, the minimum requirements in the FAQ. Antaranya lah contoh ya, screen cannot be smaller than 10.1 cm. No, what I mean is that the minimum that was given to for the procurement, like the minimum requirement? Kita bagi minimum requirement. They cannot offer less than what have been specified for. Must be more, equal or more. Macam kata screen size. Kita tahu kita letakkan situ, tak silap saya 10.1 cm. Tapi kalau Lenovo for example, kita tahu dia 10.1. Kalau Samsung, you will get 10.4, 10.5. Ya. Kalau you tengok certain brand in the market sekarang, katalah Samsung for example, 3 RAM. Tapi kita letak syarat kita 4 RAM. Kalau standard specification sekarang, you beli tablets, there is no keyboard or stylus. Dalam spek kita, mesti ada keyboard, mesti ada stylus. Those are some of the examples. Kita punya spek higher than spek yang ada dalam pasaran. Meaning student will be getting tablets better than what they normally get in the market. Okay? That's to ensure quality. Ya, lagi soalan daripada rakan media. Ya. Ya, silakan. Untuk yang orang usia pertama ni, berapa ramai yang student yang boleh memohon? Semua boleh. Tak ada had berapa orang, ya. Sebab kita tahu daripada data saya makan awal kita ada 350,000. Mungkin semua 350,000 memohon, tapi macam saya katakan tadi, data kita berasaskan data B40. Tetapi ada B40 yang dah ada tablets, saya syorkan tak perlu memohon. Tujuannya
mereka yang belum ada. Saya harap dapat memohon. Berapa orang yang akan memohon saya tak dapat pastikan. Itu terpulanglah kepada para pelajar. Cuma kita nak mereka tahu besok mereka boleh mula memohon. Dan kita akan segera memproses permohonan untuk batch pertama yang memohon 30 hari pertama, kita akan cuba buat roll out yang pertama. Sebab kita perlu tahu kepada exact figures at which particular institution of higher learning. Sebab nanti bila pengagihan tu kita terpaksa hantar ke tiap-tiap pusat pengajian tinggi. Jadi tiap-tiap pusat pengajian tinggi kita kena tahu exact number untuk kita nak buat roll out. So itu ada urusan logistik yang agak juga yang agak bukan nak kata complicated, tapi banyak kerja nak kena dibuat lah. Tidak semudah minta dan hantar saja. Sebab kita ada lebih daripada 260 pusat-pusat pengajian tinggi, politeknik dan college community di seluruh negara. Jadi cuba bayangkan kita nak mengantar dengan jumlah yang berbeza-beza kepada lebih 260 termasuk di Sabah dan di Sarawak. So kita perlu monitor angka permohonan itu setiap hari dan kita kena selaraskan pula dengan manufacturer. Can you imagine such a huge number of tablets have to be delivered more or less within 45 days from the day they got the letter of award. So it's quite a challenge. I'm sure those peranti now are not available in the country. Mungkin dia masih berada di factory di country of origin. So ada involve soal shipment dan bila dia datang we are not going to give just direct gitu pada pelajar. Ada lagi nak kena pasang logonya dan kita nak kena masukkan certain apps yang boleh digunakan untuk pelajar dan sebagainya. There's still a lot of work to be done. But based on our timeline, insyaAllah, we should be able to do it. Yeah, we'll try our level best to do it. And by June, we want to see first batch of students should be getting their tablets. Tadi, program pertama tu dia dapat bulan Jun. Bulan Jun. Roll out pertama. Roll out pertama yang tu. Lepas tu, kalau kata peranti tu kata contoh ada perosakan dan sebagainya, adakah kita ada kaedah peranti semasa mereka memilikinya secara hak guna pakai, kalau mereka rosak, mereka boleh mendapatkan yang itu dibaiki dan mereka boleh dapat peranti yang lain. Saya nak pastikan sepanjang masa mereka tak terganggu dengan tak ada peranti. Itu lebihnya konsep yang kita buat sekarang daripada konsep bagi terus. Kalau bagi terus rosak, dia kena urus sendiri. Ya? Tak ada lagi tanggungjawab kepada kementerian. Dan dah jadi hak mereka 100%. Apa nak jadi, nak rosak, nak hilang dan sebagainya. Ni sekarang ni tidak. Kita beri peringkat ini hak guna pakai selagi mereka berada di sana, di belajar. Dan kalau unit-unit itu rosak, mereka boleh dibekalkan dengan unit yang lain. Pelajaran mereka tidak terganggu. Dan unit yang rosak itu, kalau kerosakan di bawah kategori yang dijamin bawah waranti, maka pembekal akan membaiki unit-unit tersebut atau menggantikan unit-unit tersebut. So the whole program, this is not just a program of giving out tablets, but it's the program of providing facilities as long as they are still a student at any particular university. Maknanya dia akan hantar terus ke kedai itu ataupun dia beri? Itu kita akan beritahukan detailnya nanti sebab itu terkait dengan apa yang ditawarkan oleh syarikat. Saya tak tahu. Ya. Yang terbaiknya dia tak perlu pergi jauh, dia di universiti dia masing-masing mungkin ada pusat service ataupun collection center. Sebab tu kita nak daripada jenama yang established, kerana jenama ini biasanya mereka telah pun mempunyai pusat-pusat servis mereka di setiap negeri. Tapi mungkin kita kena tengok yang lebih baik daripada itu. Sebagai contoh, kalau UiTM Shah Alam, pelajarnya lebih kurang 40,000 lebih. B40 mungkin melebihi 20,000. So kita boleh bayangkan akan ada 20,000 unit di bawah program Peranti Siswa Keluarga Malaysia di UiTM Shah Alam. Bermakna kalau kita dapat sediakan perkhidmatan itu dalam kampus itu sendiri, maka pusat khidmat itu boleh diadakan dalam kampus. Tapi ini bergantung pada pembekal apa yang mereka offer. Sebab itu saya tak tahu langsung tentang siapa offer apa selain daripada minimum requirement dan technical specification yang telah kita tetapkan.
Ini yang kita nak kena buat penelitian lebih lanjut di bawah program ini. Ya. Baik, selesai sudah sidang media khas Majlis Prapelancaran Partisipasi Kuala Malaysia. Terima kasih Yang Berhormat Menkom, Tan Sri Menkom dan juga Yang Berhormat Datuk PSU. Sehingga kita berjumpa lagi. Terima kasih kepada semua tetamu dan rakan media. No, plus petang. Drop. Fauzi, hi. Fauzi, I tengah buat airdrop subject. You dah buat hujung? Sebenarnya Yuna, I bukan tak nak buat. Laptop I rosak sebab I manja itulah. Mintalah mami and daddy yang baru. I bukan nak tak minta dia. I rasa salah sebab kelengkapan adik-beradik I lagi penting. So, korang yang kat sini ada yang macam saya ke? Peranti Siswa Keluarga Malaysia bagi membekalkan sebuah tablet kepada setiap pelajar B40. Inisiatif kerajaan untuk membantu golongan student IPT B40 untuk mendapatkan tablet. Wow, itulah inisiatif kerajaan yang dalam bajet 2022 yang diterajui oleh KCOM dan kerjasama di antara KPT dan juga MOF. Ya, betul Fauzi. Kerajaan prihatin dan mengutamakan keperluan student, especially B40, to achieve community digital Keluarga Malaysia. Yes, makes sense Yuna. Dengan ini kita boleh merapatkan jurang digital di antara semua kelompok keluarga Malaysia. Correct. Lagi-lagi lepas zaman pandemik ni, semua kita bergantung pada internet. Internet. Betul kan? Korang pun macam tu kan? Lepas ni, korang duduk di luar bandar ke, dalam bandar ke, kerajaan akan make sure tiada elemen keciciran. Fauzi! Kenapa pula? Saya excited lah, mohon! Kenapa pula dia yang excited? Saya yang nak mohon. Awak pula kenapa excited? Hey guys, dia memang macam ni. Dia ni excited lebih sikit. So, korang boleh mula memohon Peranti Siswa Keluarga Malaysia di sistem permohonan seperti link yang tertera di bawah. Ya. And you guys dah boleh start apply mula 15 April iaitu esok. Hey guys, I heard selain dari tablet, you all can get keyboard dan juga stylus pen. Oh, sekarang pandai. Okay, duduk. Buat airdrop saja ni. Oh, tak ada laptop. Lapar pakai laptop I. Bil. Nak, saya tak nak sudah tapi I nak dengar lagu. Siap.